rumusnya kapal angin. Betul yang nak sebut rumus tu? Betul. Jadi ada beberapa kapal angin yang menceritakan tentang kehebatan Tatar. Nah, di antara kehebatan, bukan kehebatan lah, maksudnya kebengisan ataupun kebengisan lah tentera Tatar. Di antaranya kalau diceritakan dalam sejarah, seandainya seorang tentera Tatar, seorang je tentera Tatar, dia bertemu dengan seorang musuh dia, kalau kita boleh kata senang cakap orang Islam lah, dan dia nak bunuh lelaki tersebut, dia tak buat senjata, dan dia akan mengarahkan lelaki tersebut meletakkan muka di atas tanah, dan dia akan boleh balik rumah. Dia ambil senjata dia datang balik, dia boleh bunuh lelaki tu. Dia datang balik, lelaki tu dalam keadaan muka masih di atas tanah. Ini di antara khabar-khabar angin. Yang seorang sahaja tentera Tatar, dia boleh masuk ke dalam satu bandar dan dia boleh membunuh semua orang dalam bandar. Satu orang je. Tentera Tatar. Di antaranya lagi ialah tentera Tatar ni, kalau dia bermaharaja lela, maka dia akan merogol isteri di hadapan suami orang tu. Dia akan merogol anak di hadapan mak dan ayah orang tu. Dan dia tidak ada belas kasihan walaupun sedikit pun. Di antara taktik ataupun dia punya modus operandi peperangan dia ialah, bila dia berperang, dia tidak akan menikam ataupun dia tidak akan membunuh musuh dia dengan cara menikam ataupun macam mana. Bahkan dia akan memancung. Dia akan memancung musuh dia. Kerana apa? Kerana dia nak pastikan yang orang tu betul-betul mati. Ini di antara keganasan dan kebengisan tentera Tatar. Jadi itu pada kali kedua serangan tentera Tatar ke atas bumi Islam. Dan akhirnya apa yang berlaku? Sebahagian besar daripada ulama-ulama, dinukilkan dalam sejarah, sebahagian besar daripada ulama-ulama dan pembesar-pembesar Islam, Sultan Islam pada ketika itu, yang dan ini merupakan satu perkara yang sangat menyedihkan hati kita sebenarnya jika kita membaca sejarah. Sebahagian besar daripada tanah-tanah jajahan yang jatuh ke tangan Tatar pada ketika itu adalah kerana perjanjian damai yang dilakukan di antara pembesar-pembesar yang mereka inginkan selamat. Jadi mereka membiarkan kawasan tersebut dijajah, sebahagian besar daripadanya. Dan terdapat pula sebahagian daripada ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa yang mengatakan harus untuk kita berdamai dengan Tatar. Jadi ini di antara benda yang kita akan cerita juga dalam cerita peta Baghdad nanti. Jadi muslimin muslimat dimuliakan Allah SWT, kita cuba Ana ada nak share sikit video tentang keganasan si Tatar. Jadi ini hanyalah gambaran kita. For nearly 300 years, they ruled the largest continuous land empire in history. Twice the size of Caesar's Roman Empire. Longer lasting than Napoleon's, as world-shaking as Alexander the Great's. They are the Mongols, a fury that rolls like a storm out of the steppes. In the early 13th century, the Mongols pioneer a style of warfare unparalleled in cunning and cruelty. And soon revolutionary, it still inspires military strategists today. Sweeping east and west, destroying everything in their path, they shatter the old world order and carve a new course of history. Kehebatan peperangan dia, kita boleh tengok beberapa filem, kita boleh cari dalam internet lah. Tidak dapat digambarkan ketika tu, sehingga kan dalam banyak bulan sejarah, seorang saja, nak jumpa satu video, seorang saja tentera Tatar, dia boleh mengalahkan satu batalion tentera Islam pada ketika tu. Sampai orang tak berani nak serang. Seorang saja. Maksudnya memang dia adalah satu bangsa yang kuat. Asal dia daripada Mongol dan dia adalah orang asli je. Kalau kita belajar sejarah, dia adalah orang asli, tapi dia bersatu dengan kekuatan yang dihimpunkan dan akhirnya dia berjaya menjajah sebahagian besar daripada bumi Islam pada ketika itu. Jadi kalau kita tengok, siapa yang pandai tengok peta, kawasan yang dicoklatkan, kawasan yang telah dicoklatkan, itu adalah merupakan kawasan yang telah dijajah oleh Tatar. Bermula daripada Korea, Jepun, China, India aja tak masuk, sehinggalah Rusia, Eropah, Poland dan sebagainya. Ini sebelum daripada mereka berjaya menjajah kota Baghdad.
sebelum berjaya menjajah kota Baghdad, ini merupakan tanah jajahan Tatar pada ketika itu. Dan kalau kita tengok peta ni, sebenarnya dia lebih menunjukkan kepada gerakan tentera Tatar yang menuju ke kota Baghdad. Kalau kita tengok yang hijau di situ, hijau di situ adalah Baghdad. Dan anak panah yang ditunjukkan itu adalah merupakan gerakan tentera-tentera Tatar dalam misi mereka nak menawan kota Baghdad. Okey. Pada kali ketiga serangan Tatar 657 Hijrah, kejatuhan Baghdad, Khilafah Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad adalah merupakan satu empire yang sangat hebat yang telah memerintah selama hampir 500 tahun. Macam mana empire yang hebat, yang kuat ni, dah memerintah selama lebih daripada 500 tahun, berjaya dijatuhkan? Muslimin-muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu anda kata ketika tu orang-orang Islam, umat pada ketika itu dalam keadaan yang lemah. Jadi kalau anda boleh ceritakan di sini, anda membahagikan orang-orang kota Baghdad ketika itu kepada 4 bahagian. Yang pertama iaitulah khalifah. Khalifah yang terakhir sebelum kejatuhan kota Baghdad adalah Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Khalifah Al-Mu'tasim Billah ni adalah seorang yang soleh, kuat beribadat, tapi sayangnya dia mementingkan diri sendiri. Dan dia mengumpul harta kekayaan untuk diri dia sendiri. Dan di antara kekurangan kecerdikan yang ada pada khalifah pada ketika itu ialah dia telah melantik penasihat kanan dia, iaitulah orang kedua dalam negara, orang kedua dalam kerajaan Islam pada ketika itu, orang Syiah. Jadi bila mana tentera Tatar, ini anda cerita, bila mana tentera Tatar yang datang Hulagu pada tahun 698 Hijrah, panglima yang mengetuai angkatan tentera Tatar bernama Hulagu Khan. Dia ni adalah cucu kepada Genghis Khan. Dalam sejarah menukilkan dia ni merupakan jelmaan kepada datuk dia, kerana kebengisan dan kerana kerakusan dia terhadap darah bila mana dia pergi berperang. Dia ni merupakan jelmaan kepada datuk dia. Ini dia nukilkan dalam sejarah. Jadi Hulagu Khan, setelah dia berjaya menawan sebahagian besar daripada tanah jajahan umat Islam pada ketika itu, yang coklat besar semua ni, jadi mereka hanya perlu menawan kota Baghdad, iaitulah sebagai pusat empire Islam pada ketika itu. Jadi apa Hulagu Khan buat? Sebelum dia masuk ke Baghdad, dia telah menghantar seorang utusan. Dan dia utusan tersebut berjumpa dengan Khalifah Mu'tasim Billah. Jadi apa Mu'tasim Billah ni buat? Bila Hulagu Khan ni atas utusan, dan dia telah memberi kata dua kepada Khalifah ketika itu, sama ada menyerah ataupun kau akan diperangi. Jadi Khalifah pada ketika itu dalam keadaan, Khalifah Mu'tasim Billah adalah seorang yang gemar kepada muzik, seorang yang gemar kepada muzik, dan dia suka kepada tari-tarian dan sebagainya. Jadi Mu'tasim Billah ni dia minta pandangan daripada penasihat dia, orang Syiah ni. Jadi dah minta pandangan daripada orang Syiah. Apa penasihat dia cakap? Nama penasihat dia ialah Mu'ayyuddin, seorang Syiah. Penasihat dia kata, kita serah diri je lah, dengan mudah-mudah. Jadi penasihat, si Khalifah pada ketika tu, walaupun penasihat dia lah seorang Syiah, dan penasihat dia suruh menyerah diri kepada Hulagu Khan, dia masih lagi confused. Dan dalam keadaan dia confused ni, dia telah menghantar dua orang wakil daripada empire dia lah, daripada empire Islam Abbasiyah ketika tu, berjumpa dengan Hulagu Khan untuk bincang. Siapa yang dihantar? Orang yang dihantar ialah penasihat dia sendiri, itulah orang Syiah, dan seorang lagi yang beragama Nasrani. Jadi kita lihat bagaimana tak serius Khalifah ni dia nak tangani masalah umat pada ketika tu. Dia hantar seorang Syiah dan dia hantar seorang yang beragama Nasrani, bukan agama Islam pun, pergi berbincang dengan Hulagu Khan. Akhirnya Hulagu Khan ni, dia telah memberikan beberapa syarat kepada penasihat ni tadi. Dan penasihat ni kembali ke kota Baghdad, menyampaikan pesanan daripada si Hulagu Khan. Jadi bila mana Khalifah Mu'tasim Billah mendengar syarat-syarat yang diletakkan oleh Hulagu Khan,
yang mana dia masih lagi, dia akan selamat jika dia menyerahkan tanah dia kepada Hulagu Khan ketika itu. Jadi itu syarat-syarat dia, tapi dia mesti serahkan. Jadi Hulagu Khan pada ketika Mu'tasim Billah ni, dia meminta tempoh kepada Hulagu Khan. Dia sampai ke utusan pula, dia hantar utusan balik, dia kata bagi tempoh nak fikir. Dia nak serahkan tanah, dia kata nak fikir. Kita fikir logik, sepatutnya tolak lah kan. Bahkan dia seolah-olah berfikir sama ada nak serah ke tanah, nak serah ke tanah. Jadi Hulagu Khan ni, bila dia dapat tahu yang Khalifah ni berfikir panjang, nak serah ke tanah-tanah, nak serah ke tanah-tanah, akhirnya Hulagu Khan ni kata apa? Aku tahu macam mana cara nak suruh dia ni fikir supaya cepat sikit. Jadi Hulagu Khan buat apa? Dia hantar satu batalion tentera dia daripada orang-orang Tatar pergi serang kota Baghdad untuk beberapa hari. Jadi biar cepat sikit fikir tu. Lebih kurang macam tu lah. Jadi pada malam pertama serangan tentera Tatar di kota Baghdad ketika tu, satu perkara yang memalukan, iaitulah Khalifah kita yang kita sayangi ni, Khalifah orang Islam, ketika serangan tersebut pada waktu malam, beliau sedang melihat dan menonton satu rancangan satu rancangan tari menari. Macam kalau kat sini kita sifatkan seperti itulah, teatri fantasia, sedang menonton satu acara tari menari yang ditarikan oleh hamba dia, jariah dia. Jadi ketika dia sedang menonton, leka menonton perempuan tari menari di depan itu, macam kita tengok AF sekarang ni, tiba-tiba serangan daripada Tatar sampai, dan jariah yang menari depan itu dipanah depan mata dia sendiri. Dan ketika itu baru dia rasa gelabah nak kumpulkan tentera, tapi semua dah terlambat untuk melawan tentera Tatar ketika itu. Bila dia dah gelabah, dia tak tahu apa, akhirnya dia panggil semula dia punya penasihat tadi tu. Tuan penasihat dapat 25% agaknya kan. Dia panggil penasihat dia, tanya lagi pandangan dia macam mana kita nak buat ni, tentera Tatar dah datang serang ni. Penasihat dia kata apa? Penasihat dia kata, macam ni lah, aku rasa engkau sendirilah pergi jumpa dengan Hulagu Khan. Nampak penasihat macam lah. Dia kata engkau sendirilah, Khalifah, kau sendirilah pergi jumpa dengan Hulagu Khan. Jadi penasihat yang bijak ni pun pergilah keluar berjumpa dengan Hulagu Khan. Apa yang berlaku? Bila Khalifah ni keluar berjumpa dengan Hulagu Khan, Hulagu Khan ni meletakkan syarat kepada Khalifah. Dia kata, untuk berbincang, kau mesti bawa kepada kami 700 orang pembesar daripada kota Baghdad. Bawa 700, the best man daripada kota Baghdad, orang yang paling hebat daripada kota Baghdad, datang buat jumpa dengan aku. Oh, kita bincang. Khalifah Mu'tasim Billah pun balik ke office dia, call sana, call sini, panggil 700 orang. 700 orang yang paling hebat di kota Baghdad, orang yang mempunyai kepakaran dalam segala benda. Muslim-Muslimat, kita dalam mungkinan sejarah menceritakan kota Baghdad ini telah mencapai satu kegemilangan yang sangat hebat. Dari